Kalau mengikut tajuk yang dibekalkan, persediaan untuk kehidupan seterusnya. Seterusnya nak pergi mana ni? Kehidupan itu apa yang kita maksudkan dengan kehidupan? Dia ada kehidupan seterusnya, berapa panjang terusnya? Berapa lama nak terus ni? Jadi kita sekali lagi menyemak, kalau ikut apa yang Puan Zara mahu, kita kata kita nak tengok apa persediaan untuk kehidupan seterusnya. Sama ada seterusnya tahun baru, seterusnya umur baru, seterusnya orang baru, seterusnya niat yang baru. Ini kekuatan-kekuatan apa yang seterus itu. Jadi bila kita bercakap pasal kehidupan, bermaknanya kalau anak remaja kata, oh sambut tahun baru, okey, Happy New Year, dah letak dah dekat tul. Selamat tahun baru, hari Christmas dulu. Hari raya Christmas dan tahun baru. Maknanya kita kata kehidupan akan datang yang dimaksudkan seterusnya, yang dicadangkan ataupun yang diniatkan oleh Puan Zara ini ialah kita nak melihat berapa terus, berapa panjang seterusnya. Okay, kita yang muda ini rasa-rasa ataupun yang tua merasa tak panjang dah, you know? Tapi ada tak orang muda meninggal? Ada. Bila bercakap tentang kehidupan, bermakna kita memikirkan, okay? Bila kita kata kehidupan, kita fikir apa? Makan, minum, tidur. Apa lagi kehidupan? Pergi kerja, cari duit. Ada lagi? Kahwin, ada anak, keluarga. Itu di antara perkara-perkara yang kita masukkan ke dalam kehidupan. Jadi kita nak bayangkan apa bentuk jadual kehidupan yang kita nak teruskan. Okey, katalah saya suka masak, saya nak teruskan. Saya memang suka masak, kerja saya masak ya. Betul ke salah? Kita nak baiki masaknya masak apa? Untuk siapa? Hasilnya apa? Caranya macam mana? Ini bila bercakap tentang kehidupan, bermakna kita merasa hari ini kita dah berpuas hati atau tidak? Kita dah bahagia atau tidak dengan apa yang kita buat sepanjang ini? Adakah kita merancang untuk buat yang lebih baik? Ataupun kita kata serupa je, pergi mana pun inilah rupanya. Artinya kita menyerah kepada takdir. Mari kita semak umur kita pula. Kerana untuk meneruskan kehidupan kita perlu tahu umur kita, betul? Ada orang nak berniaga, dia tanya umur ke tanya duit. Nak jual apa, banyak mana modalnya, kat mana nak jual, betul? Maka sekali lagi, tidak ada kehidupan kalau tidak merancang. Tidak ada kehidupan kalau tidak bercadang untuk membaiki. Tidak ada kehidupan kalau sekiranya kita terus kekal begitu. Kalau ulama kata apa, air yang bertakung itu pasti tak bagus. Yang bagus ialah air yang mengalir. Maka kita kata sama juga rezeki yang terkumpul itu tak cukup dan tak cantik kalau tidak disedekahkan. Maka kita kata berniaga, okay? Perniagaan yang hebat adalah perniagaan yang membantu orang lain juga senang. Bukan kita seorang-seorang senang. Okay? Sebab itu kita kata kita nak bangun apakah bentuk kehidupan yang kita nak teruskan. Maka langkah pertama kita rasa apa benda yang nak diubah. Sebab itu setiap hari berubah. Setiap hari umur kita berbeza, betul? Kerana setiap hari makin banyak ke makin sikit? Umurnya makin banyak, betul? Dalam banyak nombor itu dia makin banyak ke makin sikit? Makin sikit. Kalau duit nombornya besar, maknanya jumlahnya banyak, tapi Allah bagi umur nombornya makin besar tapi tempohnya makin sikit. Ini kekuatan. Oleh itu sekali lagi, siapa nak cepat mati agak-agak? Ada? Jadi kita tidak merancang untuk mati cepat. Betul? Betul ke salah? Kalau boleh nak matinya lambat, betul? Apa yang kita nak cepat? Nak kaya. Wah, okey. Jadi sekurang-kurangnya ada orang berazam, saya bercita-cita nak kaya. Tapi berniaga nak kaya cepat, boleh ke tak boleh? Tak jadi juga, okey? Kerana semua proses itu ditentukan oleh Allah. Maka sekali lagi mari kita semak diri kita. Pertama, adakah aku sudah berpuas hati dengan apa yang aku ada?
Tu yang pertama. Jadi kita kata hidup ini perjalanan. Cik, Umi bawa buku Kembara Mahsyar. Kembara Mahsyar dia cerita dia nak ajak kita pergi ke mahsyar. Kita tahu tarikh lahir bila, tarikh nikah bila, betul? Tapi agak-agak bila kita akan dijemput. Ada tak yang tahu? Tak ada yang tahu. Oleh kerana kita tak tahulah, maka kita harus sentiasa bersedia. Macam mana bentuk persediaan? Kita semak balik hubungan kita dengan Allah. Okay? Makin dekat ke makin jauh? Siapa rasa hubungan dengan Allahnya dekat kat tangan? Loh, tak andok aku. Jadi hubungannya jauh ke dekat? Maknanya hubungan jadi jauh. Maka kita tengok kawan kita. Ini puan yang bawa anak ini, anak ke cucu puan? Anak siapa? Anak saya lah. Betul? Ini kekuatan. Kita kata itu anak kita. Sebenarnya anak siapa? Hak kita ke pinjam? Tahu pun. Kalau pinjam hak kita ke bukan? Bukan. Tadi kenapa tak nak cakap? Tadi tak nak cakap kenapa? Sebab kita tak pasti. Sekarang ini untuk meneruskan kehidupan kita mesti cukup pasti. Ini anak pinjam dari Allah. Allah boleh ambil bila-bila masa. Dia dibagi untuk saya jaga sementara. Jadi kalau dia sedar anak ini anak pinjam, kalau anak ini meninggal, bahagia ke tak bahagia? Sedih setengah mati. Kedap kita rasa itu anak kita. Betul? Ini kekuatan. Saya nampak puan pegang pen puan. Betul? Pen siapa itu? Pen saya. Nak tolong jawab tu baik hati tu. Okey, ini kekuatan. Pen siapa? Pen puan. Betul? Dapat dari mana puan? Beli. Ingat tak ada duit apa? Betul? Okay. Pegang pen dengan tangan siapa? Tangan siapa? Tangan saya. Jawablah, salah pun tak apa. Kita masih atas bumi. Yang takut esok di bawah bumi. Atas tanah masih selamat lagi. Esok kita nak masuk bawah tanah. Maka kehidupan seterusnya ialah dari atas tanah pergi bawah tanah. Jadi hidup ini bukan tempat tinggal. Betul ke tidak? Saya tinggal di Sungai Ramal Dalam. Betul? Tempat tinggal ke tempat meninggal? Yang nak diteruskan mula tempat tinggal, tapi sebenarnya dia adalah tempat meninggal. Tadi tangan tuan, tangan puan, betul. Dapat dari mana tangannya? Allah bagi. Ya karim. Bagi ke pinjam? Pinjam. Kalau pinjam dengan aku hak sendiri. Tak boleh. Jadi tangan siapa? Tangan pinjam dari Allah. Ini yang nak diteruskan. Selama hari ni anak saya suka saya lah. Kita nak marah ke, nak empuk ke, lepuk ke segala dia. Betul ke tidak? Sebab kita kasih ini anak kita. Selagi kita kasih ini anak kita, bermakna tanggungjawab kita dengan Allah kecil sangat-sangat. Kita tak pernah tengok anak kita ini hadiah dari Allah. Kalau tengok hadiah macam mana? Hadiah letak dapur ke letak depan? Dalam almari ke luar almari? Dalam almari. Betul? Kalau beli emas letak kat mana? Dalam mangkuk lah, batu kapas lah, bungkus lagi, masuk laci lagi, kunci laci. Betul? Kemudian tutup pintu almari, kunci almari. Betul? Almari dalam bilik, kunci pintu bilik. Nak keluar, kunci luar lagi. Ada berapa kunci ada? Kunci laci, kunci almari, kunci bilik, kunci rumah, kunci pagar. Berapa ada kunci? 5. Nak menjaga apa? Emas, perhiasan yang tak ikut kita balik.
Perhiasan yang tak ikut kita, tapi kita jaga macam nak rak, betul? Jadi sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Apa sebenarnya yang kita ada? Puan tengok saya pakai mata siapa? Mata yang Allah pinjam. Dengar suara saya pakai telinga siapa? Telinga yang Allah pinjam. Ya Allah, tadi jalan kaki pakai kaki siapa? Kaki yang Allah pinjam. Ini kekuatan yang nak diubah. Selama hari ini kaki aku, tangan aku nampak ni kelempang kan. Sebab itu kita rasa tangan kita hari ini nak meneruskan kehidupan kena tukar. Okey? Ini surau kami. Suka kami lah. Berapa lama jadi surau kami? Lepas itu nanti jadi surau orang lain. Saya AJK hari ini, esok belum tahu. Betul? Jadi AJK jangan sombong. Saya AJK-nya main-main. Wah, berapa ramai AJK sombong harinya suramnya kosong. Masjidnya kosong. Kenapa kosong? Sebab AJK-nya sombong. Betul ke tidak? Maka apa yang perlu dibuat untuk meneruskan kehidupan? Kita mengubah kepahaman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah supaya lebih dekat. Ni tangan siapa? Tangan yang Allah pinjam. Jadi kalau tangan Allah pinjam, jangan pegang yang haram. Kalau ada anak, duduk leluk. Cepat ke tangan nak ke depan. Sebab kita rasa itu anak kita. Tapi kalau tengok anak kita dengan mata, dengan kepalanya, ya Allah, sana lagi pula orang tengah dukung lagi tu, ya Allah, nampak tu hadiah dari Allah. Tapi kita tengok, ish, si duduk elok, ish. Kalau mak mi dulu main sekeru je, tak bercakap. Maka perubahan yang nak kita buat hari ini, siapa kita? Kita siapa? Puan siapa puan? Pinjaman Allah. Jadi tarafnya apa? Gelarannya apa? Hamba Allah. Tapi kebanyakan bertanya, kamu siapa? Manusia. Nampak? Jadi kita nak ubah dari manusia itu, kat luar ada manusia, kat dalam ada manusia. Sama tak manusia yang kat luar dengan manusia dalam surau? Tak sama, betul? Maka kita adalah hamba Allah. Jadi jangan kata kita ni, saya suri rumah, saya isteri, saya tu, saya ni. Tapi tak rasa dia hamba Allah. Maka apa yang nak diubah dari hari ini, saya hamba Allah. Bila hamba Allah nak dekat dengan siapa? Pertama paling dekat dengan Allah. Maknanya pertama nak jaga hubungan dengan Allah. Macam mana nak jaga hubungan? Tembak aje lu. Maknanya kita kata kita nak merasa Allah kenal kita ke tidak? Kita tahu Allah ke tidak? Allah tahu kita ke tidak? Allah tahu kita tak? Sangat tahu. Maha pengasih dan maha penyasih, maha penyayang. Kita penyayang tak? Tengok muka payah nak cari penyayang. Ada apa? Nak apa? Yang banyaknya mukanya apa? Garang. Mukanya nak marah. Mukanya. Betul? Sebab kita tak rasa Allah maha pengasih, maha penyayang. Ulang berapa kali? Surah ada berapa? 114 surah. Satu surah saja yang tak ada Bismillah. Surah Taubah. Maka bermakna Allah ulang 113 kali. Allah maha pengasih, maha banyak penyayang. Kita baca banyak kali tapi kenapa sayangnya tak singgah? Siapa penyayang kat sini? Katakan. Dah tak tahu dah. Siapa penyayang? Saya. Itu kekuatan, tengok muka pun tahu. Ada duit, tak ada duit, sengih je. Kenal tak kenal, senyum je. Kerana tak payah cakap, saya orang penyayang, tak ada. Kerana penyayang itu keluar dengan sendiri. Tutup mulut ke, buka mulut ke, tahu. Tengok muka pun tahu. Laser.
Kita lupa bahawa kalau dengan muka kita, kita tahu, kita tunjukkan siapa kita. Dengan air muka kita, dengan cara cakap kita, dengan cara duduk kita, dengan cara pakaian kita. Boleh nampak? Maka kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kalau tadi kita mengaku hamba Allah, Allah terima ke tak kalau tak ada penyayang? Allah terima tak kita sebagai hamba? Tak. Sebab Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kamu nak jadi hamba aku, tolong jadikan pengasih dan penyayang itu sebagai perangai kamu. Tapi kita kadang-kadang lagi kerap pergi masjid, lagi kerap pergi surau. Kita ngaji, kita pergi surau, kita wah, lagi garang, lagi sombong, lagi muka payah nak gelak. Betul? Oleh sebab itu sekali lagi kita nak, apa yang nak dibaharui, hidup kita tak lama. Lama ke tak lama? Lama ke tak lama? Puan berapa umur sekarang puan? Kalau boleh ditanya le. 63. Muda ke tua? Oi, muda lagi nya memang. Siapa kata tua? Saya muda lagi lah. Okey. Agak-agak lah kata-kata daripada mana saya punya tip ni. Maknanya umur 63, puan agak-agak nak minta dengan Allah nak jadi berapa? Berapa lagi naknya? Tak pernah minta. Okey, jadi puan nak berapa lagi tinggal? Deadline-nya nak berapa? Agak-agak nak hidup atas dunia ni lagi berapa hari? Bersedia untuk dijemput. Bila? Mintanya bila? Kenapa tak nak minta? Kenapa tak boleh minta? Bukan mati, nak minta hidup lagi berapa hari, bukan nak mati lagi berapa hari. Nak hidup ke nak mati? Nak hidup berapa lama lagi? Oh, kami bawa tip ni. Saja nak kongsi-kongsi. Tip ni dari umur 1 sampai umur 100. Siapa nak hidup sampai 100? Ada? Tak ada. Okey. Puan tadi umurnya 63. Dah panjang ni dah hidup. Panjang ke pendek ni? Panjang. Dah lama weh. Kalau umur Nabi dah jemput dah ni. Umur yang nak dijemput. Betul? Are you ready? Okay. Artinya kita nak meneruskan kehidupan. Kehidupan kita sudah 63 tahun. Minta dengan Allah nak sampai bila? Tak pernah minta. Ya Allah, tunggu bagi aku panjang umur sikit je lagi. Itu doa Mila selalunya. Jadi orang lain tolong ambil kira, yang muda ke yang tua, tolong ambil kira nak hidup sampai bila. Dulu saya pernah minta nak sampai umur berapa? Okey, dah kontraknya anak kahwin. Tapi tak tahu umur berapa. Okey, sebab kahwin pun tak tahu umur berapa, betul? Ada orang anak sampai umur 30 pun tak kahwin lagi. Jadi sebagai seorang yang beriman, untuk meneruskan kehidupan kita harus menjangkakan. Allah kata kamu minta nak syurga ke nak neraka? Minta tak? Oh, minta pula syurga. Kita minta syurga tapi nak dapat bekalnya sampai umur berapa? Kalau umur Nabi 63, betul? Bermakna kalau daripada umur 63 ni puan nak hidup lagi berapa hari? Berapa tahun? Agak-agak lah, tembak je lah. Nak tengok cucu kahwin pula, cicit kahwin minta tak. Okey. Jadi tak nak minta berapa pun dengan Allah.
Tugas kita kena minta anak hidup sebab kita nak beramal, betul? Kalau sempat sampailah anak aku ni kahwin, sampailah anak aku ni ada cucu, Masya Allah. Itu memang dunia manusia. Kalau nenek kata, ya Allah, mudah-mudahan kau dapat cucu. Dah tengok cucu, ya Allah, sampai anak ke kampus. Udah nak tengok anak konvo pula, cucu konvo. Dah lepas cucu konvo, nak tengok cucu kahwin pula. Papa jangan mati dulu sampai kakak kahwin. Faham? Kau dah kahwin pula, nak tunggu cicit pula. Nampak? Sebab kita ni sangat tamak dengan kehidupan. Dari hari ini jangan tamak. Kalau puan 63 nak minta lagi minggu tahun depan. Okey? Mintalah dengan Allah. Maknanya kita nak lagi berapa? 63 nak kata nak sampai 65 lah kot. Lagi 2 tahun je. Are you ready jemput lagi 2 tahun? Dah banyak ke ibadahnya, dah banyak ke sedekahnya, dah banyak ke buat baiknya, dah banyak ke tolong orangnya, dah banyak ke khatam Qurannya, dah banyak ke jumpa-jumpa orang-orang baiknya. Dah ke banyak ke bila sikit? Banyak sedekah dah? Tak tahu pula. Jadi berazam, ya Allah Tuhanku, bagi aku tempoh sikit lagi untuk aku sedekah. Apa yang orang neraka minta dengan Allah? Ya Allah ya Tuhanku, tolong bagi aku hidup sekejap je lagi. Dia dah nampak neraka dah. Bila dah sampai depan pintu neraka, baru dia nak minta, ya Allah bagilah aku sikit hidup lagi je Allah. Aku nak buat benda yang aku tak sempat buat kemarin. Nak solat ke nak apa? Nak sedekah. Yang dah mati baru nak naik balik ke dunia, nak sedekah. Sebab itu Allah katakan, aku dah bagi tempoh banyak sampai 63 tahun, tapi kenapa tak sedekah? Kenapa sekarang minta nak sedekah? Ini cara macam mana kita memikir dan mendorong diri kita untuk meneruskan kehidupan yang seterusnya. Tak boleh putus asa dengan Allah. Ya Allah, susah benar hidup ni, kalau boleh mati kalau ya Allah. Orang yang tak bertuhan saja yang minta mati. Kita bukan suruh minta mati, minta tempoh. Supaya saya belum banyak sedekah lagi ya Allah, aku belum banyak zikir lagi ya Allah, belum banyak buat baik lagi ya Allah, belum banyak benda nak buat ni. Betul? Sebab orang ini neraka, Allah kata tak ada masa. Aku dah bagi cukup masa untuk hang. Kenapa sekarang baru minta? Maka untuk kita belajar, kalau kita nak meneruskan kehidupan, apa bentuk kehidupan yang kita nak? Okey, Umi dah 71. Mana 71 ni? Lagi panjang. Betul? Dah lama hidup, betul? Tapi masih nak minta dengan Allah. Ya Allah, bagi sikit lagi je. Kau dapat 80 ke? Faham tak? Sebab nak buat baik. Nak buat baik, aku mari meragam 4 lori. Betul? Dosa banyak, ya Allah. Ibadahnya sikit, no. Jadi tolonglah bagi kau dapatlah sampai 80. Maknanya ada berapa? 9 tahun lagi. Tapi dapat ke tak dapat? Tak tahu. Tugas kamu apa? Minta. Tak dapat bukan salah kita. Betul? Tak, sebab di bawah besok tak boleh minta. Quran dah beritahu bawah tu esok kamu minta pasal apa? Kenapa kamu tak minta masa di dunia? Ajal itu di tangan Allah, tapi boleh diubah selagi dia belum sampai. Selagi belum sampai, tak tahu ajalnya bila, minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhan, bagi aku sikit lagi. Mesti minta dengan Allah. Sama juga nak masuk syurga, sama juga nak diterima ibadah. Datang ke masjid ni niatnya dia macam-macam. Betul? Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah kedatangan aku ke surau ini satu dari ibadah yang engkau terima. Kadang-kadang datangnya riak, kadang-kadang datangnya sombong, kadang-kadang datangnya bangga-bangga, kadang-kadang datangnya ngantuk, kadang-kadang sebab iblis hantar semua tentera untuk masuk. Sebab tu salah sikit je. Sebab tu jangan duduk tak ada orang. Duduk dekat-dekat dengan orang, iblis takut sikit. Dia ni warak sikit, takutlah aku. Nampak tak? Sebab itu orang nak rebut-rebut nak duduk tempat dengan orang yang baik. Kerana orang baik ni iblis takut. Sayyidina Umar, syaitan pun takut. Ya Allah, Sayyidina Umar datang. Tak cari jalan lain. Boleh nampak?
Maka kekuatan pertama yang kita nak angkat ialah tolong merasa balik kita hamba Allah. Minta tidak tanya semua orang. Okey, maknanya itu sebagai contoh. Nak bagi tahu bahawa kalau kita minta bermakna kita ada sikit lagi ruang untuk membaiki diri. Iaitu setiap ibadah kita harus minta supaya Allah terima. Bukan tentu yang kita buat nak Allah terima. Kadang-kadang kita buat dalam bentuk tak cukup ikhlas, kadang-kadang bentuk riak, kadang-kadang bentuk sombong. Kita solat Jumaat di masjid tahu tak, di surau tahu tak. Awak di rumah dapat satu. Wah, pandai pula hukum orang. Boleh nampak orang perempuan tempat solatnya di rumah terbaik. Contoh. Aduh, siapa pula nak pergi surau? Pergilah kalau nak pergi, betul? Tetapi jangan suami tak pergi, kita pergi. Biar juga. Kalau suami pergi, kita boleh pergi. Tapi pergi yang tidak menimbulkan masalah. Nak pergi. Tu suami saya cakap dengan siapa tu? Suami saya duduk sebelah siapa tu? Letih juga. Sangat ramai orang yang pergi surau, pergi masjid untuk dapat rasa untuk membina rasa yang dia supaya dianggap alim, dianggap baik. Tapi perangai yang rabi-rabi. Meragamnya. Tapi beria-ria nak pegang jawatan di masjid, di surau. Umi ada klinik kaunseling keluarga di rumah. Jadi isteri-isteri yang datang, ya Allah, dengan suami-suami yang curang ini. Macam-macam. Kalau ada orang datang rumah dia rebut-rebut nak jadi imam. Kalau tak ada orang tak solat tarawih. Ada juga orang macam tu. Dia pergi mana-mana dia rebut-rebut nak jadi imam. Pada hari-hari dia tak solat. Nampak tak? Sebab dia merasa nampak macam warak, macam pandai. Kalau itu jadinya agak-agak Allah terima tak agak-agak? Takut Allah tak terima. Sebab itu pertama yang paling sulit dalam hidup nak jaga niat. Nak jaga niat supaya kita buat 100% kerana Allah. Sebab itu sekali lagi tolong bangun keyakinan. Tadi kita hamba Allah. Bila hamba Allah sombong tak? Apa sebab tak sombong? Muka macam sombong je. Saya memang macam ni. Aduh. Je. Nak sedekah susah nak. Sedekah senyum itu ibadah, bukan sunat je. Sedekah senyum itu ibadah. Ada orang tak nak senyum kan? Saya memang macam ni mukanya. Latih depan cermin. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebab itu zikirlah sebanyak-banyaknya tanda kamu hamba Allah. Kalau kata tanda kamu dekat dengan Allah, basahkanlah bibir kamu dengan menyebut apa saja zikir yang diperlukan, apa saja zikir yang kita faham. Jangan berhenti zikir tanda kita hamba Allah. Sebab itu tanda besar yang kita hamba Allah, kita merasa bahawa kita sedang dilihat Allah. Rasa tak kita sedang dilihat Allah sekarang? Rasa ke tak rasa? Kalau tak rasa, ngantuk dah dia. Apalah buat kuliah petang-petang gila. Petang kan ngantuk. Dia marah orang padahal setan besar kat dia. Boleh nampak? Sebab itu kalau datang belajar macam ni, kau nampak kawan tu sujud sawi. Kejutlah. Cubit sikit. Lantak kamu lah ngantuk. Aduh, letih weh. Dia tengok aja. Maka kita gerak supaya dia tidak terus jadi mangsanya iblis. Itu baru tanda tak sombong. Kalau tidak sombong, tak nak jaga kawan sebelah. Pada sebelah tu orang yang akan doakan dia. Ya Allah, terima kasihlah duduk sebelah saya. Awak siapa? Dah kita tak kenal dia. Ya Allah, sombongnya. Boleh nampak? Maka sekali lagi apa yang nak diteruskan, tolong latih diri saya hamba Allah. Apa lesen pertamanya menjadi hamba Allah? Apa pintu pertama mengaku dia hamba Allah? Apa yang kita buat? Apa yang kita faham dan kita yakin? Jawab je lah, salah-salah lah tak kata. Kata dah ngaku hamba Allah tadi. Mengucap 2 kalimah syahadah. Ya Allah. Ada yang lupa ucap? Ingat dah? Tarikh lahir dia bila tarikh lahir. Kita ingat tarikh lahir tapi ingat tak tarikh syahadah?
Ada tarikh tak? Masa dilahirkan. Masa itu syahadah. Dilahirkan dalam Islam. Orang yang dilahirkan dalam Islam tapi tak ada ilmu Islam, tolak, tak jadi hamba Allah. Kita bukan Islam keturunan, sebab Islam tak ada keturunan. Islam yakin mampu jadi orang Islam kalau dia sudah menuntut ilmu Islam. Ilmu pertama yang kita kena belajar, ilmu tentang Allah, tentang Tuhan. Sebab kalau dulu-dulu masa kecil-kecil, pondok-pondok ataupun surah-surah di kampung, dia belajar apa dulu? Belajar sifat 20. Sifat 20 tentang Allah. Allah ada, Allah tu hidup, Allah tu mendengar, Allah tu nampak, Allah tu tahu, Allah tu bijak, Allah tu boleh nampak? Ini kekuatan. Jadi sekali lagi kita mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa nak tolong kita baharui 2 kalimah syahadah kita? Datang ke depan. Kita sama-sama sebab tak ingat tarikh kan? Kalau Allah tanya bila tarikh kamu jadi hamba aku? Sebab tarikh kita jadi hamba Allah dikira semasa kita mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan sedar. Dengan sedar, dengan faham. Silakan ke depan. Siapa-siapa nak buat ibadah besar ni? Dok tahu ucap ke dok ni? Okey. Atau demo tu bangsanya. Okey, try. InsyaAllah. Angkat tangan. Bismillah. Ikrar syahadah ya. Baharui syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya aku bersaksi bahawa Allah itu satu. Allah Tuhan yang Allah kesembah. Tuhan yang aku sembah. Dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Okey, bismillah. Syukur alhamdulillah. Ini kekuatan pertama yang kita nak ajar. Siapa ajar sendiri anaknya 2 kalimah syahadah? Ini kecuaian kita. Kita tak daftar anak jadi hamba Allah. Jadi balik ni kumpul cucu-cucu, kumpul anak, ajar secara jelas. Fahamkan dia, ini adalah ayat untuk kamu mengaku kamu hamba Allah. Kalau tak buat ke anak-anak, tak ada orang nak daftar anak kita jadi hamba Allah. Kita daftar jadi dapat kad pengenalan. Betul? Kad pengenalan kita dengan Allah ialah 2 kalimah syahadah. Tolong jelaskan pada anak-anak. Kalau tak ada 2 ayat ini, kita tak dapat diterima ibadah. Okey, jangan kata kenapa jadi hamba Allah sebab lahir dalam keluarga Islam dah. Lahir dalam keluarga Islam tak ada ilmu Islam, kosong. Okey, sebab itu orang bukan Islam masuk Islam, semua dosanya masa dia bukan Islam dihapus. Maknanya dia lebih bersih dari kita. Walaupun dia masuk Islam umur 60. Dosa dari umur 1 sampai umur 60 dihapuskan. Nak bagi tahu pada kita bahawa 2 kalimah syahadah adalah 2 ungkapan ayat yang paling penting. Apa sebab paling penting? Pertama, dia disaksikan oleh Allah. Kedua, dia disaksikan oleh malaikat. Yang kita buat tadi disaksikan oleh Allah ni, disaksikan oleh malaikat. Sebab kita dalam alam barzah besok, bila kamu mengucap 2 kalimah syahadah? Kita nak cakap apa? Orang bukan Islam ada tarikh, orang bukan Islam ada saksi, orang bukan Islam ada surat nak mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itu cinta mereka, perjuangan mereka untuk tegakkan Islam jauh lebih besar daripada kita. Lebih sungguh-sungguh. Sebab mereka mengucap 2 kalimah syahadah dengan penuh sedar. Dengan penuh kefahaman. Kita mari kecil-kecil tak tahu ustaz ajar ke tak. Sampai lah ni kita tak ingat tarikh kita 2 kalimah syahadah. Kalau kita tak ingat, anak ingat tak? Penat solat Apa sebab penat solat? Dalam solat kan ada 2 kalimah syahadah. Itu bacaan dalam solat. Kalaulah tak payah 2 kalimah syahadah, maka rukun Islam jadi berapa? 4. Sebab itu kekuatannya nak dibangun. Kalau haji, boleh pergi haji ke tak boleh pergi haji? Boleh pada yang mampu, betul? Tak mampu tak payah, betul? Zakat perlu semua? Tak perlu kecuali yang mampu. Ketiga, puasa. Puasa boleh tinggal tak? Boleh. Orang tua, orang dalam perjalanan, betul? Boleh tinggal. Tapi 2 ini tak boleh tinggal. Apa?
Pertama solat, pertama syahadah, kedua solat. Dua ni sangat-sangat penting untuk menentukan kita jadi hamba Allah ke tidak. Itu baru sebut, belum faham. Boleh nampak? Jadi tolong burai. Tolong terang pada anak-anak, tanpa dua ayat ini kamu tak layak mengaku hamba Allah. Dan kamu tidak akan diterima ibadah kamu sekiranya sekiranya kita tak faham dua kalimat syahadah. Sangat ramai anak-anak yang dah tak tahu syahadah. Sangat ramai orang dewasa yang dah tak ingat syahadah. Sangat ramai orang-orang yang sudah tak faham makna syahadah. Ini pengalaman. Termasuk anak tafiz, belum tentu boleh mengucap lagi. Kerana kita ambil kira Yahudi bagi peraturan tinggalkan syahadah. Sebab semua sekolah agama, sini untung ada ABIM. Kalau boleh anak-anak ABIM juga anak yang memang memegang syahadah sebagai prinsip. Sebab syahadah tu lesen nombor 1, pasport. IC kita dekat depan Allah. Sebab itu dua kalimah syahadah yang kita ungkapkan tadi, disaksikan Allah, disaksikan malaikat, disaksikan oleh bumi ini, dan disaksikan oleh diri kita sendiri. 4 saksi yang nanti Allah pertahankan untuk kita sampai ke alam barzah. Sampai alam barzah, bila kamu mengucap dua kalimah syahadah, bila kamu jadi hamba Allah. Maka sekali lagi tolong ambil kira, mengapa kita tak sayang Allah, kenapa kita tak rindu Allah. Kita kadang-kadang takut Allah sebab nak mati je. Betul? Ada rasa takut tak dengan Allah? Takutnya masa bila? Sakit, ya Allah, kalau tak sakit ni mati. Betul? Jadi kita tak jumpa rindu Allah, tak jumpa sayang Allah. Sebab itu kita lawan Allah bila-bila. Siapa tak pernah bohong kat tangan? Ada? Pagi petang bohong, betul? Sebab kita tak takut Allah. Kita tak sayang pun Allah. Sebab itu ramai anak remaja hari ini yang sudah tidak mengerjakan solat. Apa sebab? Mak ayah tak pernah masukkan cinta Allah itu nombor 1. Pergi sekolah, kenapa pergi sekolah? Nak kerja. Kenapa nak kerja? Nak duit. Apa nak duit? Nak kahwin. Nak beli kereta, nak beli rumah, selesai. Tak ada pergi sekolah kerana Allah. Tak ada belajar kerana Allah. Jadi isteri, sebab apa jadi isteri? Siapa masak angkat tangan? Siapa masak sendiri di rumah? Okey, apa sebab masak buat? Tanggungjawab. Bila masak sebagai tanggungjawab, dia belum jadi ibadah. Dia belum dapat pahala ibadah. Apa sebab? Baru menjalankan tanggungjawab. Jadi hari ini, sebab apa? Sebab dia masak sebab suami dan anak nak makan. Dari hari ini untuk meneruskan kehidupan, saya masak kerana Allah. Ada niat dalam hati, tak sebutlah pula. Tapi yang keluar itulah sebenarnya dalam hati. Apa yang di bibir kita itulah dalam hati. Sebab tak boleh hati lain, bibir lain, tak boleh. Sebab itu kita tanya apa yang awak faham. Dijawab, baru tahu faham ke tak faham. Boleh jelas? Dari hari ini yang jaga anak dia, dukung anak, nyusu anak itu, buat kerana Allah. Ibadah. Kalau tidak tanggungjawab, siapa nak jaga? Tak ada orang nak jaga, saya bawa je lah. Bukan, itu amanah itu. Itu tanggungjawab satu, tapi yang paling besar ibadah. Baru kerja jaga anak itu tadi satu daripada amal. Kau tidak rugi. Masak kerana tanggungjawab, rugi. Ada pahala dengan ada markahnya depan suami dan anak-anak, tapi tak ada pahalanya depan Allah. Boleh nampak? Masak kerana Allah. Bila masak kerana Allah, kita baca zikir banyak, betul? Ya Allah, Tuhan aku jadikan nasi goreng ni sedap, ya Allah. Ya Allah, Tuhan aku jadikan nasi goreng yang dimakan dia untuk anak aku masuk syurga, ya Allah. Untuk suami aku jadi baik, ya Allah. Untuk suami aku tidak curang, ya Allah. Sebab kita masak kerana Allah. Yang disuap tu nanti akan jadi rezeki. Betul? Perangai kamu mengikut apa yang kamu makan. Jelas? Oleh sebab itu, sekali lagi, kita sampai pukul berapa saya? Pukul 4. Pukul 3. 3:30. 2:30, 3:30. Bos, pukul berapa? Tu cik abang, cik kak kata tu. Zara.
Tak sampai pukul berapa? 3:30. Okey, insya-Allah. Kalau marah payah kita. Jelas sekarang ini, apa yang nak diteruskan, baharui balik hubungan kita dengan Allah. Aku hamba Allah. Bila hamba Allah, bohong lagi tak? Aku hamba Allah, malas lagi tak? Aku hamba Allah, kedekut lagi tak? Aku hamba Allah, nak sedekah ke tak? Aku hamba Allah, nak mati ke tak? Kalau nak mati tak payah gaduh dengan orang, tak sempat minta maaf tau. Apalagi dah 63, pun tak payah gaduh dah. Nak gaduh, aku tak nak gaduh. Asal tak cakap, tak payah cakap. Aku tak nak buat dosa dah. Jadi kalau yang ingat, aku nak mati umur berapa? Ya Allah. Tak tahu dapat ke dak. Mi minta 80, tanta esok, tanta malam ni, tanta ini, tanta kuliah terakhir. Nampak tak? Kerana itu dipegang oleh Allah. Tapi minta tak salah. Mintalah. Selalunya tak minta. Ya Allah, Tuhan aku nak syurga Firdaus, ya Allah. Setiap kali beribadah, ibadah ni apa? Apa yang kita buat dari buka mata sampai tutup mata. Niat kerana Allah. Mandi itu ibadah, kemai baju itu ibadah, basuh kain itu ibadah, jemur baju itu ibadah, sapu sampah itu ibadah, jaga anak, jaga cucu ibadah. Apa lagi tak ibadah? Masak tadi ibadah. Bayangkan berapa banyak ibadah yang kita dapat. Dengan syarat jaga niat. Pakai baju ni ibadah ni. Ya Allah, bukan nak tunjuk. Tak, saya seorang aja pakai tudung macam ni. Mana ada orang lain? Oh, riak tak? Kosong, tak dapat pahala. Oleh sebab itu sekali lagi nak teguhkan balik keyakinan. Aku nak meneruskan hidup sebagai hamba Allah. Aku nak meneruskan hidup sebagai khalifah Allah. Aku nak meneruskan hidup sebagai calon syurga. Dari sekarang kena rancang. Ya Allah, aku nak masuk syurga, ya Allah. Tapi sombongnya nak out. Kedekutnya tangga jering. Mana nak jumpa syurga? Bila mesti selari. Saya 63 tahun, saya tak nak gaduh dengan orang. Tak payah gaduh. Saya tak nak kedekut lagi. Silakan. Walaupun hadiahnya sebotol air je. Syukur Alhamdulillah, ambil dah satu. Okay. Ini kekuatan yang nak dibangun. Kerana dengan meyakini kita hamba Allah, maka kita akan jadi bahagia. Apa sebab bahagia? Yang kaya itu Allah, yang kuat itu Allah, yang lindung kita Allah, yang jaga kita Allah, yang sayang kita Allah, yang bagi rezeki kat kita Allah, yang bagi senang sihat, bagi kita sakit tapi sihat itu Allah. Betul? Yang bagi lapang itu Allah, yang bagi tenang itu Allah. So what? Mana dia muka kerut-kerut lagi? Sebab itu dia kalau datang kaunseling itu dia kata, kamu rasa Allah jauh ke dekat? Kalau dia rasa Allah dekat, insya-Allah dia sihat. Sebab Allah tolong semua. Dulu kita pegang jari dada belah kiri. Sebab apa? Sebab ada apa kat situ? Jantung. Siapa jantungnya pernah berhenti? Tak ada pula yang angkat. Tak pernah berhenti, betul? Betul ke tidak? Siapa yang jaga? Allah rasa ke tak? Tak rasa pun. Nampak tak? Rasa bila Allah jaga, bila dah tak boleh nafas. Ya Allah, dah tak boleh nafas. Selagi boleh nafas, sombong. Betul ke tidak? Dari hari ini untuk meneruskan kehidupan, tolong pegang jantung ni ya Allah. Engkau jaga jantung aku. PKP lah, apa lagi, COVID lah, betul? Tapi kita tak pernah ucap terima kasih dengan Allah. Kita tak pernah ucap terima kasih kita dipilih sebagai hamba Allah. Kita tak pernah terima kasih kerana kita dipilih sebagai pengikut Rasulullah. Artinya orangnya apa? Sombong. Terus muka-muka sombongnya. Aduh letih. Kaya sikit sombong. Cantik sikit sombong. Pandai sikit sombong. Banyak duit sikit. Okay. Sebab itu jangan terperanjat seorang usahawan yang dapat pendapatan juta-juta. Saya dah ada semua, doktor. Tak ada apa salahnya kalau saya sombong.
Mi dapat soalan tu macam kena petir. Okay. Orangnya bukan muda sangat pun. Apa salahnya? Sebab saya kaya. Saya ada semua. Saya dapat juta-juta. Tak boleh. Kenapa tak boleh saya sombong? Sebab dia tak belajar agama. Sombong tu maknanya apa? Tak cium bau syurga. Sombong matanya. Ada apa? Wah. Sombong jalannya. Aduh, sombong rumahnya. Ni lah rumah saya. Ya Allah. Mana ada rumah lebih cantik di sini? Rumah saya, rumah saya. Oh. Dia tanam bunga, Miss pergi Felda. Ladang bunga kat depan rumah je sama besar dengan rumah dia. Artinya banyak ke sikit? Ya Allah doktor, kampung ni, Felda ni, rumah yang paling banyak bunga ialah rumah saya. Apa terjadi? Kosong. Walaupun sudah ibadah sepanjang hari dengan pokok-pokok dan alam sekitar. Tapi akhirnya bangga, akhirnya riak. Faham tak? Mi kata, ya Allah, kesiannya kamu. Jaga pokok tu berzikir setiap hari, betul? Bermakna rumah kita yang banyak pokok yang banyak dapat hadiah zikir. Sebab itu bawa pokok tu bahagia, ya Allah. Kau tengok pokok bahagia. Kenapa mak kenapa cakap dengan pokok mak? Pokok ni dengar. Kamu ingat ke pokok ni tak hidup? Pokok ni zikir. Ya ke? Sebab tu jangan tabak-tabak nak senang-senang nak diparang, nak dia apa. Sakit dia. Oh ya ke? Setiap pokok ni berzikir. Kita ni yang sombong. Macam kita act sangat. Pokok berzikir 24 jam. Kita sekejap ada, sekejap tenggelam, sekejap ada, sekejap tenggelam. Betul? Dia tak pernah maki kita. Kau tebang ke, kau tebak ke, kau tatak ke, apa ke. Tak pernah. Dia tak pernah marah kita. Kenapa? Jadilah pokok tak pernah sombong. Jadilah pokok bagi buah. Betul tak? Bagi bunga, kalau bunga wangi, ya Allah. Maka orang yang jadi hamba Allah, minta maaf banyak, ikut waktu. Orang yang mengaku dia hamba Allah, berkeyakinan, tadi kita dah kata, aku naik saksi tadi Tuhan yang disembah. Melainkan Allah. Siapa yang paling besar dalam hidup kita? Siapa yang paling puan sayang di dunia ni puan? Mak ayah kan letih menampar jawab kan. Okey? Kalau mak ayah yang paling kita sayang, siapa ada di hati kita? Mak ayah. Siapa yang paling ada sayang? Suami. Siapa yang ganti Allah dalam hati kita? Siapa aja sayang suami, siapa aja sayang Allah? Sayang mak ayah. Siapa aja puan sayang mak ayah? Allah melalui siapa? Melalui Nabi. Allah sebut dalam Quran, durhaka kalau sebut Sebab itu saya sayang Allah, sebab itu saya sayang mak saya. Tapi tak sayang Allah yang bagi Quran, tak sayang Rasulullah yang bagi bawa Quran pada kita. Oleh itu dalam hati kita baru ada dua ni saja. Ada Allah dan Rasul Allah. Ada anak-anak tinggal tu. Ada seorang hamba Allah. Doktor, salah ke saya? Saya tersinggung sebab anak jarang balik. Awak tersinggung, anak awak berdosa. Anak awak kan banyak kerja, dah besar. Betul. Sampai hati dia pun tak balik tengok saya. Sebab yang besar di hati mereka bukan mak ayah dah. Nampak tak? Kalau dia belajar agama, maka yang paling disayang ialah Allah. Yang kedua, Rasul. Kalau mengaku hamba Allah, tadi dah mengucap dua kalimah syahadat, betul? Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusannya Allah untuk aku. Aku naik saksi, tu ayat dulunya. Aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Bukan ucap di sini, mesti dalam hati, faham dalam kepala. Apa tanda aku naik saksi? Mata tengok, telinga tengok, otak faham, pandai. Nampak tak? Otak rasa, perangai ikut. Nampak tak? Kenapa bermurah sangat hamba Allah? Kenapa baik sangat hamba Allah? Orang sekarang jumpa orang baik takut tu.
Baik benar tertiba. Tidak, dia lah yang paling leza. Kita susah hati. Boleh nampak? Maka sekali lagi, bangun kekuatan kita hamba Allah, tak susah hati tengok orang baik. Jangan buruk sangka bila orang baik. Tak pernah hantar buah melangga. Hari ni hantar ada apa-apa ke? Dengan orang semi saya ke apa? Ya Rabbi. Jadi sekali lagi, bangun kekuatan. Kekuatan pertama yang kita nak angkat, mengaku terus-terus saya hamba Allah. Kedua, saya pengikut Rasulullah. Saya hidup sebagai hamba Allah. Aku nak jadi khalifah Allah. Dan akhir sekali, aku nak jadi calon syurga Allah. Boleh? Jelas? Itulah modal untuk kita meneruskan perjalanan-perjalanan kita seterusnya. Boleh cakap ini? Jadi dengan waktu yang ada, kita ambil 5 minit. Okay? Jadi dijanjikan 3.5, takut ada orang nak masuk ke apa ke. Okay, ada kalau ada kecemasan, ada soalan 1 atau 2 boleh. Sikit lagi. Ada? Nak tanya? Jadi sekali lagi, siapa yang paling kita sayang? Allah dan Rasul. Dua ni ya, siapa pun tak boleh banding. Kalau sayang suami tapi tak sayang Allah, kong kali kong. Tak boleh pakai. Sayang mak ayah, siapa suruh jaga mak ayah? Allah suruh jaga Allah dulu. Siapa yang boleh jaga mak ayah kita? Allah. Ya Allah, itu aku di Sungai Ramah dalam ya Allah. Mak aku ni di pantai dalam ya Allah. Bantu ya Allah. Betul ke tak? Siapa sayang mak dia sayang Allah. Siapa sayang suami dia mesti sayang Allah. Sebab yang jaga dia pun siapa? Allah. Yang jaga kita siapa? Sebab itu sekali lagi bangun kekuatan. Tengok siapa saja. Siapa orang sebelah anda? Saya hamba Allah. Awak siapa? Jangan tak tanya. Jadi Nabi Musa minta dengan Allah, ya, tanya dengan Allah. Nabi Musa, orang yang dapat bercakap langsung dengan Allah. Betul? Kita tadi berimpian nak masuk syurga Firdaus, betul? Nabi Musa tanya apa? Ya Allah, siapakah yang duduk di syurga paling bawah? Boleh nampak? Kita nak syurga apa? Firdaus, ya Allah. Nabi Musa kata apa? Aku tak layak untuk masuk syurga Firdaus. Jadi aku kalau boleh, tapi aku nak masuk syurga juga. Walaupun aku ada bunuh orang. Kan dia tampar sahabat, kononnya nak melerai orang bergaduh. Tiba-tiba tampar mati terus. Aku pernah berdosa ya Allah. Tapi aku tak sanggup masuk neraka. Bagi aku duduk syurga yang bawah sekali. Nampak tak? Asal masuk syurga. Kita action. Betul? Kita nak syurga Firdaus. Bermakna kita mesti lebih baik daripada Nabi Musa. Nabi je minta syurga bawah sekali. Jadi kita minta dengan Allah nak masuk syurga dah lah. Tak kira syurga mana pun. Dengan syarat modalnya apa? Baik. Boleh faham cakap ini? Mudah-mudahan kekuatan kita untuk meneruskan kehidupan di tahun-tahun baru yang akan mendatang terus merasa bahawa kita sedang sangat dekat dengan Allah. Allah tengok kita 24 jam. Allah jaga kita 24 jam. Allah bagi rezeki kita tak pernah berhenti. Allah bagi sakit tak pernah Allah bagi sihat. Betul? Allah bagi susah lepas tu Allah bagi senang. Betul? Allah bagi kita kehidupan. Betul? Baru bagi kematian. Buat dosa, taubat, Allah ampun dosa, masuk syurga. Baik ke tak baik Allah? Jadi tolong cinta Allah dulu sebelum takut Allah. Cinta Allah dulu sebelum takut Allah. Siapa yang takut Allah tapi tak cinta, salah. Orang yang cinta Allah takut hilang cinta Allah, baru takut. Ya Allah, aku dah solat tapi banyak tak khusyuk ya Allah. Tapi terima juga ya Allah. Aku tahu kau paling baik ya Allah. Sebab itu minta dengan Allahnya nangis. Supaya betul-betul datangnya dari hati. Ya Allah, aku ni dulu begini, sekarang ni begini. Aku nak mati supaya dalam ampunan ya Allah. Pakai ayat kita je, aku tak boleh bahasa Arabnya. Boleh? Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian. Boleh ingat? Kita hamba, khalifah, calon syurga. Kita yang cinta. Siapa yang kita cinta? Allah dan Rasulullah. Ini tangan siapa?
Pinjam dari Allah. Ini kepala siapa? Seluruh anggota siapa punya? Allah bagi. Tolong jaga apa yang Allah bagi pinjam ini, supaya pinjaman ini balik jumpa Allah secantik macam mana kita datang dulu. Kita lahir mari ada orang nangis, betul? Kita mati pada orang nangis, betul? Sama ke tak? Sama. Oleh kerana itu kita lahir mari orang mandikan, betul? Kita mati siapa mandikan? Kita tak tahu siapa mandikan kita, betul? Orang juga mandikan. Siapa yang pakaikan baju kita masa kecil? Masa lahir siapa pakaikan baju? Orang. Tak tahu kita siapa. Kita mati siapa yang pakaikan baju kita? Orang. Oleh itu jaga hubungan sesama manusia supaya kita dapat dijemput Allah dalam keadaan yang sangat terhormat, dihormati oleh kawan-kawan dan dihormati oleh semua makhluk di dunia ini. Jadi sekali lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.